ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian daripada kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, membincangkan ringkasan 77 cabang iman yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Lewat sikit hari ni, tidur kalau pelih. Cari pasal. Allah mudah urusan insyaAllah. Dan Alhamdulillah kita duduk di bulan Rejab. Dah masuk bulan Rejab dah. Alhamdulillah. Bulan Rejab sentiasa saya ingatkan bila masuk bulan Rejab, banyakkan amal soleh seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kok ada puasa yang masih tinggal dulu, kita qada lah. Laki perempuan serupa lah. Kita kadang-kadang orang lelaki pun musafir, kadang-kadang sakit waktu puasa lepas, jadi kita qada. Lepas habis Rejab ni dah nak masuk Syaban, lepas Syaban Ramadan dah. Dia macam tu. Dia masa ini adalah makhluk Allah, yang mana ia juga boleh cepat dan boleh lambat. Kadang-kadang tutak dah sampai waktu. Hari ni kita sambung. Yang lepas kita berhenti, tuan-tuan ingat tak berhenti tak mana? Nanti saya ikut kalau tak silap saya ni. Ingat tak? Yalah. Depan tak ingat tak? Tak silap saya kita berhenti hari itu pada bab amanah-amanah dan perkara yang wajib ditunaikan kepada yang berhak. Dan insya-Allah hari ini kita sambung kepada cabang iman yang ke-36. Kemuliaan jiwa serta jenayah terhadapnya. Kemuliaan jiwa serta jenayah terhadapnya. Bab fi tahrimun nufus wal janayatu 'alaiha. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 93. Surah Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi. Siapa yang bunuh seorang muslim, seorang mukmin secara sengaja. Bab bunuh ni adalah benda besar. Bab bunuh dia bukan perkara biasa-biasa. Sehingga pembunuhan ni disepakati oleh semua orang sebagai jenayah. Tak ada satu agama kata kalau bunuh dengan sengaja orang yang tak bersalah itu tak ada apa. Boleh bunuh orang ikut suka hati saja. Tak ada agama yang sebut begitu. Jika orang itu menggunakan pegangan agama, dia kata agama menyuruh ke arah berkenaan, mereka adalah tergolong dalam kalangan orang yang melampau. Tetapi ada pembunuhan yang dia dibenarkan, yang tu di atas landasan syarak. Itu disebut sebagai peperangan. Peperangan memang nak bunuh. Peperangan bukan nak pergi saja-saja, nak pergi sembang, nak pergi ketuk kepala, cubit telinga. Bukan. Dia memang nak pergi berlawan sungguh, nak pergi bunuh orang tu. Tapi dia bukan dibuat seorang diri. Dia berdasarkan daripada keputusan pemerintah. Dan pemerintah bukan nak suka hati, jom kita perang. Bukan. Dia berdasarkan perbincangan dan sebagainya. Akhirnya ijtihad dia ambil, maka berlaku peperangan. Demikian juga pembunuhan boleh berlaku apabila seseorang itu membunuh orang lain. Maka dijalankan hukuman jenayah kepada dia. Dijatuhkan hukuman. Kita doa kepada Allah SWT, semoga orang-orang yang melakukan pembunuhan yang baru ni, dia apa? Di Christchurch nama tempat kan. Moga-moga Allah Ta'ala hukum dia dengan hukuman yang setimpalnya. Kita nak hukuman yang setimpal yang ditentukan oleh Allah apa dia? Orang yang bunuh orang dengan sengaja, maka dia akan dibunuh balik. Ini memang sengaja sungguh. Bunuh sambil buat live Facebook. Gila punya manusia. Dulu kita tengok cerita dekat TV lah. Movie lah buat benda tu. Ada satu berita dia kata, kawan ni dia bunuh orang dekat masjid tu.
macam main PUBG. Gila permainan budak-budak duk gila lah ni. Saya pun tak erti. Tak erti main menatang tu kan. Kita tapi IDG lah. Tapi ni PUBG. Main-mainan game lah. Main game ramai budak-budak duk main. Tapi cuma dia main macam tu. Bunuh orang suka hati. Nampak orang bunuh, tembak. Gila punya manusia. Hari ni surat khabar bagi tahu 50 orang disahkan mati. Kemarin 42, sekarang 50 orang dah. Masih 11 orang dalam keadaan kritikal. Ini memang satu benda yang melampau daripada sudut agama Islam, demikian juga agama-agama yang lain. Bahkan orang yang tidak mempunyai agama, dakwa mereka juga menyatakan bahawa ini telah jauh daripada human right, menjaga erti kemanusiaan. Gila betul. Tapi ia berlaku. Demikian apabila undang-undang manusia melakukannya, maka agama yang dikatakan sebagai the way of life yang sempurna, syamil, yang sempurna, pasti ada hukuman terhadap hal berkenaan. Dan bila disebutkan agama, maka ia ada hukuman di dunia, demikian juga hubungannya di hari akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, siapa yang bunuh seorang mukmin, yang ni orang kafir bunuh orang Islam bunuh orang kafir. Yang ni orang Islam sama Islam bunuh. Sengaja pula tu. Ini adalah dosa besar. Fajazauhu jahannam. Kesan dia punya balasan dia adalah dia akan dapat neraka jahannam khalidan fiha. Dia akan kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihim. Satu ghadibat, satu khalidan fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Itu menunjukkan ini adalah dosa besar. Dia bukanlah akan duduk di situ selama-lamanya jika dia seorang mukmin, tetapi dia akan duduk dalam tempoh yang sangat panjang. Duduk di tempat yang sangat panjang. Berapa lama aku duduk sepanjang hidup? Aku duduk kat sini lah. Dekat Perlis, dekat mana hang duduk? Tandiap. Kampung Tandiap dia duduk. Aku duduk Tandiap ni sepanjang hidup aku duduk sini. Padahal dia bukan sepanjang, dia beranak dulu dekat Langkawi. Kan? Mak dia lahirkan dia kat Langkawi, kemudian duduk sekolah sampai darjah 2, darjah 3 itu. Tapi lama dia duduk dekat Tandiap tu. Dia kata, aku daripada kecil ataupun lama aku duduk sini. Kan? Jadi itu Allah Ta'ala sebut selama-lamanya khalidan fiha, kekal dekat sana. Dan itu satu. Yang kedua, ghadiballah, Allah Ta'ala marah dia. Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala benci perbuatan itu. Itu menunjukkan bahawa ia adalah dosa besar dan kita mesti beriman bahawa manusia ini ada kehormatannya yang perlu dijaga. Nyawa manusia adalah satu perkara yang mesti dijaga. Orang mukmin lebih-lebih lagi. Orang kafir, walaupun dia kafir, tak boleh bunuh macam tu saja. Dia kafir, menentang, bahkan mungkin dia kata kat kita, Islam ni agama yang teruk lah, pedofil ke. Dia kata kat depan kita, kita tak boleh bunuh dia. Kita tak boleh bunuh dia sebab agama larang. Ini keimanan kita. Siapa yang boleh jatuhkan hukuman kepada dia? Pemerintah. Pemerintah boleh kenakan hukuman kepada dia dan pemerintah boleh bebaskan dia. Itu kerja pemerintah, bukan kerja kita. Jadi begitu keadaannya. Demikian juga Allah Ta'ala kata, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Jangan bunuh diri kamu. Sama ada bunuh orang lain yang juga dianggap diri kamu, maksudnya sama manusia, berkongsi daripada sudut kemanusiaan. Jangan bunuh diri kamu, jangan bunuh manusia lain sesuka hati. Demikian juga jangan bunuh diri kita sendiri. Jangan kita makan racun ke, ataupun dah habis hutang, baru ni cerita kan. Hutang banyak sangat. Sampai tak tahu nak buat macam mana. Orang sana minta hutang, bank minta hutang, ni minta hutang, semua minta hutang. Ada adik-beradik pun datang minta hutang. Semua orang minta hutang kat dia. Memang dia pun duk berhutang. Jadi bila orang minta hutang kat kita ni, kadang-kadang orang ambil tindakan mahkamah sebagainya, hutang, jadi kita rasa sesak dada kita. Ada sebahagian ambil jalan untuk membunuh diri. Ia bercanggah dengan agama. Kita tahu, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah Allah, Allah akan ingat kamu. Terdapat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, disebutkan qitalul muslim kufrun wa sibabuhul fusuq. Membunuh orang muslim tanda kufur. Tanda dia tidak beriman dengan sebenarnya. Dia bunuh orang Islam. Sebab apa? Sebab
menjaga maruah, menjaga nyawa orang Islam adalah yang utama. Wasibabuhu fusuq, dan caci orang Muslim ini tanda fasik. Caci orang Muslim tanda fasik. Sebab tu kita tak boleh caci sama Muslim. Kita kena cari jalan. Sebagai ulama, saya ada satu penulisan berkaitan tentang sangka baik sunnah yang dilupakan. Kita sebut bahawa sebagai ulama kata, jika kita tahu bahawa itu adalah orang Muslim dan kita boleh mencari alasan untuk bersangka baik dengan dia, maka bersangka baik itu lebih utama daripada terus bersangka buruk. Berusaha untuk bersangka baik sesama Muslim itu sunnah. Tetapi kita hari ini disebabkan perbezaan pendapat, perbezaan mazhab ke, perbezaan tempat mengaji sekarang, tempat mengaji, perbezaan politik telah menyebabkan kita berpecah belah dalam hal berkenaan. Tak patut, benda itu tak patut. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud juga daripada Sahih Bukhari, awwal ma yaqdiya bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Benda utama yang akan dinilai oleh Allah pada hari kiamat adalah urusan darah. Yang ni maksudnya isu berkaitan tentang muamalat manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan Tuhan, benda pertama yang akan dinilai adalah salatnya. Benda pertama yang dinilai berdasarkan manusia dengan manusia yang bersifat luaran, iaitu urusan darah. Dia bunuh orang lain, dia akan diperbicarakan tentang hal itu dahulu, baru cerita bab-bab lain. Adapun dalam bab hati dan juga perasaan, hasad, dengki ke atau sebagainya, yang tu diperbicarakan di qantarah. Di qantarah. Qantarah ni kita dah lepas dah titian sirat sebelum masuk ke syurga. Dia ada satu tempat namanya qantarah. Qantarah. Jadi di qantarah itu isunya adalah hati. Lalu dibersihkan hati manusia, maka kemudian baru dapat masuk ke dalam syurga. Nabi bersabda, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yasib damman haraman. Sentiasa seorang muslim itu dalam kelapangan agamanya selagi dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Darah yang diharamkan. Isu darah isu besar. Ada orang hari ini dia salah faham berkaitan dengan jihad, lalu dia pergi berperang di negara-negara tertentu yang hari ini berkecamuk dengan perang. Dia pergi perang di situ, kemudian balik ke negara kita di Malaysia, dia cuba untuk melakukan hal yang sama. Sebahagiannya ditangkap awal waktu dekat airport, ada sebahagian terlepas, kemudian ditangkap, kemudian masih lagi terlepas dalam pantauan polis. Jadi ada kes-kes begitu dengan istilah nak jihad fisabilillah. Tapi masalah dibunuh orang Islam. Dulu Abu Bakar Baghdadi, ISIS kan, dia kata orang-orang kafir yang ada di sebelah rumah kita, jiran-jiran kita, bunuh dia. Ada pisau ke apa ke, ambil pisau, pancung ataupun cucuk perut dia, cucuk tengkok dia, bagi mati. Itu adalah ajaran keganasan yang tidak dibawa oleh agama kita. Yang ke-37, tahrimul furush wa ma yajibu minat ta'affuf anha. Kemuliaan kemaluan dan perkara yang wajib untuk memeliharanya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nur ayat 31. Surah Nur ayat 31. Wa yahfazu furujahum. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Yang benar-benar beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluan mereka. Wa yahfazna furujahunna. Demikian juga orang perempuan. Tadi dia kata macam bunyinya macam orang lelaki. Sebab bila disebut wa yahfazu dan mereka itu, mereka yahfazu, yang ni dekat sini ini menunjukkan kepada mereka ramai lelaki. Tapi kalau perempuan wa yahfazna, kan, wa yahfazna hunna wa yahfazna furujahunna. Jadi orang-orang perempuan yang beriman juga adalah orang-orang perempuan yang menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Surah Mukminun, surah Ghafir ayat 5. Allah Ta'ala kata, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang mukmin
Yang berjaya itu ialah orang yang menjaga kemaluan mereka. Dia jaga kemaluan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Nak masuk Isra Mi'raj kan? Surah Al-Isra. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sebab zina ni menyebabkan tidak menjaga kemaluan. Jangan dekati zina, sesungguhnya itu adalah jalan yang paling teruk sekali, paling keji sekali. Dalam Quran Allah Ta'ala kata tak ada sebutan yang Allah Ta'ala kata wala taznu, jangan kamu berzina. Tetapi Allah Ta'ala kata wala taqrabu, jangan dekati. Dekat pun tak boleh, zina sungguh lagi lah tak boleh. Sebab dia yang tadi kita kata bunuh orang, bunuh ni interaksi yang kita nampak dalam keadaan orang itu tidak rela. Yang ni kita sebut zina. Zina ni dua-dua rela. Maksudnya jika manusia dengan manusia reda di atas satu perbuatan, tidak semestinya itu diredai oleh Tuhan. Kan, diredai oleh orang lelaki yang mahu membuatnya, perempuan itu juga meredainya, dua-dua reda di antara satu sama lain. Tetapi Allah tidak meredai perbuatan itu, maka ia termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang keji. La yazni zani hina yuzni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yusriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, ila akhir hadis. Demikian juga hadis riwayat Muslim. Tidak berzina seseorang mukmin itu, ketika dia berzina itu dia adalah seorang beriman. Dia, Allah Ta'ala sentiasa ada dengan aku, Allah Ta'ala akan seksa, Allah Ta'ala akan bagi penyiksaan kepada orang-orang yang berzina. Bila dia tahu benda tu, dia sedar benda tu, sungguh-sungguh dia tak akan melakukan zina. Sepatutnya begitu. Sebab tu Nabi kata orang yang berzina ni dia tak beriman. Maksudnya tak sungguh beriman, tak bersungguh di dalam keimanan. Demikian juga orang yang mencuri dan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Athamin wa thalathun min syu'abul iman wa huwa qabdul yad 'anil amwal al muharram. Iaitu dalam bahasa Arab ni qabdul yad, maksudnya pegang tangan ni, genggam tangan ni daripada ambil benda haram. Dalam bahasa kita Melayu, kita nak bagi bahasa mudah kita faham, mengawal diri daripada harta yang haram. Bahasa Arab tu maksudnya qabdul yad, pegang tangan. Maksud kita nak pi ambil dah, boleh pi ambil, tapi pegang tangan tu, jangan pi ambil. Kita tahan nafsu kita tu, kita ada kemampuan untuk ambil tu, kemampuan tu ada, tapi cumanya kita tahan kemahuan kita itu, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang baik terhadap perbuatan kita. Termasuk dalam perkara ini ialah, termasuk dalam bab memegang tangan tadi, pengharaman mencuri, merompak, memakan rasuah dan memakan sesuatu yang tidak berhak ke atasnya berdasarkan syariat. Kita tahu yang ni bukan harta kita, lalu kita tak gunakan harta itu. Yang ni bukan senang lah. Sebab apa kita sebut bukan senang, yang itulah yang kita duk nampak mungkin berlaku pada diri kita, moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mungkin juga berlaku pada orang yang kita kenal. Tapi kalau tengok soal khabar, hampir setiap hari cerita ni, cerita orang curi duit orang, cerita pemimpin curi duit rakyat. Ini semua berlaku kat depan mata kita. Sebab tu kita nak kena kempen benda ni. Kadang kita nampak simple, kita kata Allah, benda ni al-ma'ruf fid din bid-darurah, benda yang setiap orang Muslim mesti tahu lah, mana boleh nak curi duit orang. Tapi kadang helah manusia tu, boleh kot, aku bukan ambil terus, aku pergi tolong dia projek dia bagi aku 10,000 atas tolong aku, bukan atas aku ni YB ke apa, atas tolong aku. Yang ni dia jadi macam tu lah, dia jadi beralasan pada diri sendiri untuk nak menghalalkan benda haram. Sebab benda haram tu selalunya best. Sebab tu dia ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kamu yang mana orang di antara kalangan kamu yang amalan dia paling bagus. Sebab dia best. Duit rasuah, duit curi ni, curi awak tak payah kerja penat-penat.
Kalau kerja kerajaan tu tunggu setiap tahun nak tunggu naik gaji. Kan? Lambat. Nak tunggu apa dia kita punya bos cadangkan pula lambat. Kalau kita pergi curi sekali dapat tu dia. Setahun mungkin tak makan apa. Setahun tak kerja pun tak apa. Sebab dapat duit curi tu. Rasuah. Sambil-sambil orang nampak kaya kita hebat, kita boleh ambil makan kat situ. Kita kaya. Kan? Tapi saya dengar apa dia YB ni tak boleh buat bisnes. Saya dengar, tak tahu betul tak betul. Betul? Tak tahu. Tapi kalau dia tak, kalaulah itu benar, YB ni tak boleh buat bisnes untuk dia sendiri, bagus juga. Gaji banyak dah. Kan? Dan kalau dia boleh buat bisnes ni, dia boleh corner cukup mudah. Depa ada kuasa. Jadi dia corner tu, dia kata corner rapatnya. Kan? Kita nak corner apa? Kadang nak makan, kadang nak duit RM1 pun. Kadang saya tengok kadang ada orang pemimpin dapat gaji punya besar, duk minta sedekah kat rakyat. Kan? Minta sedekah kat rakyat, buat ceramah, tak kira mana sama. Sedekah, minta sedekah kat rakyat. Tapi dia punya sendiri, keretanya, macam-macam jenis kemewahan dia lebih pula. Lebih daripada patut. Patut kalau lebih tu bagilah. Kan? Takat kereta 3 biji saya boleh terima. 3 biji kereta untuk diri dia sendiri. Lepas tu mungkinlah lagi dia nak tukar kadang untuk jalan dekat, jalan jauh. Yang satu lagi backup boleh lah. Sebab depa memang jalan saja. Tapi kalau sampai 12, 13, 15 biji ni, yang ni mewah lah kita kata. Bukan kita kata tak boleh bermewah. Boleh bermewah. Tapi kadang kena check juga. Kena check balik. Selebriti yang lah ni dia KPDN KK ke apa, bukan KPDN KK, dia bahagian cukai tu, LHDN tu. Selebriti TV, selebriti Instagram, YouTube ni pun depa kena bayar cukai. Walaupun depa ni bukannya kerja dengan siapa ke, memang depa review produk kan. Tapi gaji boleh tahan. Satu bulan income dia tu mungkin dalam paling minimum 10,000, 20,000. Minimum tu. Minimum 10,000, 20,000. Jadi kena bayar cukai. Orang yang lagi banyak pada tu pun tak boleh terlepas lah. Jadi macam tu kita kata. Nak kena jaga diri daripada makan makanan haram. Rasuah. Rasuah ni dia susah nak tengok. Sebab kawan tu bagi dia kata, saya bukan bagi rasuah ni dekat awak ni. Dan yang minta tu pula, tak, saya bukan nak minta rasuah ni. Tak, dia bukan dengan bahasa rasuah. Tetapi perbuatan tu nampak lebih berat kepada hadiah. Lebih berat kepada hadiah boleh ambil kan? Tapi lebih berat kepada hadiah. Sebab tu kerajaan baru ni dia buat, dia kata YB ke pemimpin kerajaan ke tak boleh ambil lebih daripada bunga. Orang bagi, kadang cendera hati dia bagi tu, woi gana-gana. Quran besar, lawa punya. Kadang rumah anak yatim je pun. Tapi bagi dekat YB yang datang tu lebih banyak patut bagi makan, kita belanja tu pun lagi bagus. Ni bagi dekat YB macam tu. Tak patut YB baik tak. Dia buat macam tu. Ada orang buat macam tu, banyak buat macam tu. Dia tak patut. Sekarang dia tak bagi. Sebab tu saya tengok ada menteri seorang tu baguslah. Cina tapi dia baguslah. Orang bagi kat orang suruh dia pergi rasmi satu telefon kan. Dia pun pergi rasmi lah. Nak turun bawah, orang bagi cendera hati telefon baru. Dia kata dia bagi balik, aku tak boleh ambil dia. Yang tu Islamik. Yang tu Islamik. Kita punya menteri kita yang Islam pun kena buat macam tu. Tapi orang bagi ni, dan biasa pun orang bagi betul lah. Tapi tak boleh buat. Sebab bukan hak kita. Bukan hak kita. Kalau hak kita tak apa. Kalau bukan hak kita, kadang orang bagi tu bukan sikit, banyak, 30,000, 40,000. Saya cerita sebelum ni kan, ada seorang kawan tu tanya saya bab dia bukan bab rasuah, bab riba. Bab riba. Kawan dah bagi kat kawan tu apa dia 30,000, saya tak ingat nilai dia. Tapi lebih kurang begitu. 30,000 dah bagi. Bagi dengan akad pinjaman. Tapi kemudian kawan ni kata, aku pinjam ni. Tapi nanti kalau aku dapat projek daripada US tu, aku akan bagi kat hang balik
tambah lagi 50,000. Lepas tu aku bagi dekat hang jawatan dalam syarikat aku, 5% saham aku bagi. Dia waktu awal tu dia tak kisah pun, dia pergi bagi ya. Tapi waktu nak dapat dah. Waktu nak dapat ni dia dengar kuliah kita pula. Terkejut dah. Dia tanya, ni riba ke tak riba ni? Kita tanya tuan-tuan pun tuan-tuan boleh jawab, confirm riba. Kan? Sebab dia pinjaman di atas lebihan. Kan? Dipulangkan atas lebihan, dan lebihan itu dibuat dalam perjanjian awal. So tak boleh. Takat dia bagi, tak apa itu hang bagi aku 50,000, aku bagi balik ke hang, tambah lagi 5,000 lah. 5,000 ni aku nak cakap terima kasih kat hang saja. Itu tak apa. Itu tak apa. Tapi yang ni dia dah memang daripada awal. Dan dia tu pula bagi tu memang dengan niat nak teringin. Bagi pinjam dengan teringin. Lagi yang lebihan tu. Tak boleh. Tapi bayangkanlah 50,000 tambah lagi. Tambah duit lagi. Ya Allah. Kita duk fikir macam-macam. Kawan tu dia kata, fikir nak bayar hutang kereta. Kereta dia dah habis dah bayar hutang. Bayar hutang kereta anak nakal. Mak ayah punya hutang nak bayar kereta. Dia duk fikir banyak dah. Tapi itulah kita kata, jaga tangan kita daripada ambil benda ni. Kadang mewah. Kadang mewah sungguh. Mewah sungguh. Sebab tu nak dapat nilai takwa itu susah. Takwa yang kita sebut, yang Sayyidina Ali sebut, dia kata apa? At-taqwa hiya khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wa qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ini susah. Takwa adalah takut kepada Allah. Ancaman Allah kita takut. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul saja. Wahyu, tanzil, wahyu. Wa qana'atu bil qalil, cukup dengan apa yang ada. Yang ni yang susah ni. Sebab manusia dia suka lebih. Suka lebih. Orang bagi lebih syok. Allah bagi ke ustaz lebih pun syok. Kan? Saya ada kuliah. Orang tanya, ustaz nak bayar berapa ni ustaz? Allah, saya bukan bahagian saya main kira-kira duit ni. Hampa pandai-pandai kira sendirilah. Tak boleh ustaz. Kami ni memang kami nak kena bajet ikut ustaz. Susahlah, saya tak pernah sepanjang hidup saya minta dekat orang ni. Orang pandailah, jawatan kuasa pandailah jemput orang daripada jauh ke apa kan. Dia pandai-pandailah, dia main kira sendiri. Takkan kita pula nak pergi kira. Dia kata, dok ustaz, kena juga. Nanti dia kata, saya bagi sekian-sekian harga kat ustaz. Bukan saya bagi honorarium banyak ni kat ustaz. Allah, ampun nak bagi banyak ni ke? Banyak tu. Kita takat 500, 300 tu kira banyak lah kan. Banyak ni. Dia kata, kami kalau panggil ustaz kadang-kadang lagi banyak ustaz. Berapa? 30,000. Biar betul 30,000. Mati kami. 30,000 panggil ustaz. Ustaz Sungai Buloh. Dekat Ampang je program. Setengah jam lah, 45 minit lah perjalanan. 40 minit perjalanan. Setengah jam je ataupun sejam lah kalau kita kata kuliah maghrib tu. Kalau kuliah khas tu mungkin paling-paling pun 2 jam. 30,000 kaya aku kata. Bila nampak tu syok juga. Kan? Dia syok juga. Tapi kita kata kena satgi kuliah jadi dia beleng. Dia bersyok tu dia beleng. Kan? Syok tu dia beleng. Dia jadi kuliah dia nak bagi orang suka. Dia bukan nak sampai dia nak bagi orang suka. Sebab tu benda-benda macam ni duk pergi kacau kita. Duk pergi kacau kita. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu kadang bila orang tanya dulu, ustaz nak pergi kerja tak mana, kita pergi kerja dengan orang. Kadang-kadang kita kata tak mau, aku tak mau kerja dengan orang, kerja dengan bini aku sudah lah. Bini aku bos, aku jadi kuli bini pun tak apa lah. Kan? Sebab apa? Kalau kita kadang dengan orang ni, kadang kita kena ikut orang banyak. Tuan-tuan biasa dah pengalaman banyak. Kena ikut banyak. Kadang kita cakap sikit, ada tempat kuliah tu, ustaz kena sebut macam yang kami nak ni saja. Dia siap bagi list. Dia siap bagi list lagi. Sebab dia dah ikat kita. Kadang dengan bayaran. Kadang dia dengan allowance. Dia dah ikat kita dengan yang tu. Kita kata minta maaf. Bagi 8 juta kat aku pun minta maaf lah. Kalau takat yang tu nak bagi untuk nak ikat kita, minta maaf. Kita ni nak pergi ajak ni. Moga-moga ada ilmu. Moga ada ilmu. Kadang-kadang merapu banyak. Tapi moga-moga ada ilmu. Yang tu kita nak nilai, kita tak berani nak nilai. Hampa pandai-pandai nak bagi. Macam tu. Sebab kita takut. Kita ambil harta tu bukan hak kita.
Macam kita bagi zakat. Orang bagi zakat, pejabat zakat memang kena bagi zakat lah, tu kerja dia. Tapi orang yang terima zakat pula kena fikir juga. Aku ni terima zakat. Tapi sesuai ke aku terima zakat? Yang tu. Ya, benar. Dia bagi terima zakat kepada orang yang mengaji. Dulu saya duduk mengaji dapat zakat daripada kita daripada Jabatan Agama kita kan. Orang bagi zakat kat kita untuk mengaji. Ingat Mesir tu. Tapi aku ni mengaji ke tak? Betul. Kalau aku tak mengaji, maksudnya ini bukan hak aku. Bukan hak kita. Sebab dia bagi kepada orang mengaji. Kalau yang susah tak apa. Orang susah. Aku susah tak? Aku susah. Tapi susah-susah pun iPhone XS yang paling baru sekali. Kan? Yang ni susah ke? Kalau dekat belah Selangor tu, orang susah kita pernah buat lawatan. Mungkin ada tempat yang lain lah. Tapi yang kita buat lawatan tu dikatakan bahawa itu di antara asnaf yang paling susah yang berada di negeri Selangor. Atas pantauan kita. Yang tu rumah TV plasma. Besar TV tu. Tu kita kata, pihak betul. Rasanya ada banyak lagi orang susah yang lain ni. Yang ni susah lah. Dia adalah susah. Dia ada tahap tak susah dia. Tapi ni susah ni kena fikir banyak ni. Kalau pergi jual TV plasma tu 2-3 bulan boleh makan ni. Kan? Macam-macam lah kan. Kadang ada orang. Macam di negeri Selangor, masalah besar dia adalah, saya tak tahu di sini sebab saya tak boleh interaksi terus. Tapi cuma kalau di negeri Selangor, antara masalah besarnya adalah kadar kemiskinan semakin banyak. Bukan miskin ini adalah orang yang dia ada satu miskin, satu lagi fakir. Fakir lagi bawah pada miskin. Fakir ni memang untuk hari-hari pun tak ada. Kalau miskin ni untuk satu bulan tu, kalau ikut dari sudut kemampuan gaji dia tu tak cukup. Kan RM3,000 ke bawah. Gaji dia RM1,500, RM2,000, miskin dekat sana. Kita RM1,500, Allah, alhamdulillah. Kan? Tapi dia miskin, tak miskin kat sana. Dia makin ramai. Jadi didahulukan asnaf-asnaf ini. Jadi kita kena pastikan setiap harta itu adalah hak kita. Jika dia bukan hak kita, jangan kita ambil walaupun syok. Sebab tu dalam surah Nisa ayat 160 Allah Taala kata, "Fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahu wa bisaddihim an sabilillahi katsira." Maka kami haramkan faedah-faedah yang pernah kami halalkan untuk mereka disebabkan kezaliman orang Yahudi dan penentangan yang banyak terhadap jalan-jalan Allah. Firman Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang di dalam timbang. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Cukupkan timbangan itu ketika kalian menimbang dan timbanglah dengan neraca yang betul. Ini masalah kita hari ini. Pergi beli durian, nak beli 2 biji ya. Kita nak beli 2 biji. Kawan durian dah ni 3 biji. Dia pergi bubuh 3 biji. Ni kira 80 ringgit. Kan? Dah saya nak 2 biji. Dah ni murah sikit. Kan? Dia pula lebih pada kita. Ni biasa berlakulah. Biasa juga berlaku. Dia pun tak boleh. Kadang bila meniaga buah tuan-tuan biasa, tuan-tuan tahu. Niaga buah ni cepat rosak. Kita buat naik belah atas tu buah yang elok. Memang nak bagi orang tengok elok. Takkan kita nak pergi tunjuk buah yang buruk tak kat atas, buah yang elok tak bawah. Itu tak cerdik niaga. Sebab kita nak bagi orang, panggil orang main tengok. Kan? Panggil tengok tak ada masalah. Betul tak? Panggil tengok tak ada masalah. McD tu tengok dekat iklan dia, tebal besar, lawa, sedap, elok. Sekali beli penyek macam tu kan. Nak panggil orang tak ada masalah. Tapi bila bagi dekat orang, kena bagi yang betul. Dia kata aku nak 2 kilo buah rambut. Buah rambut yang dia nak tu buah rambut yang elok lah. Kita ambil yang tak bawah, kita tahu dah. Yang bawah tu memang tak elok, tapi kita kira sekali. Baru ambil bawah tu bukan tak elok, tak boleh makan tu. Tak boleh makan pun. Bagi dekat ayam pun, ayam tak mau lah. Dia ambil belah bawah, dia masuk sekali. Ini tidak amanah. Ini tidak amanah. Dia boleh hasilkan. Yang ni, dia buah ni tak berapa nak elok. Yang ni buah ni elok. Tapi harga sama je tuan. Harga sama je. Orang nak pilih elok tak elok. Mesti orang pilih elok. Sebab tu kita tahu. Tapi ada orang nak pilih. Tak apalah. Ada orang. Tak apalah, ambil lah. Yang tak elok pun tak apa. Bukan aku nak makan pun.
nak bagi apa kucing makan. Kalau nak bagi orang makan, bagi yang elok lah. Yang kata, ada orang ni tak apa, bukan aku punya, orang punya kan, bukan aku nak makan aku sendiri, nak bagi hadiah ke orang. Bila nak bagi hadiah ke orang je, dia bagi yang kurang. Patutnya bila nak bagi hadiah ke orang, kita bagi yang lagi bagus, bukannya lagi kurang. Kita duk biasa pakai Pampers RM20 saja kan, Giant punya Pampers kan. Tapi kita nak bagi hadiah Pampers dekat orang lain, takkan yang RM20, bagi yang mermik sikit ke kan, bagi yang mahal sikit. Semacam itulah. Jadi orang yang timbang tadi kena timbang betul. Kalau dia timbang tak betul, dia timbang ni satu masalah. Timbang masalah besar. Orang tipu timbang ni banyak. Nengah buah selalu ada masalah ni. Satu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di Mina. Baginda berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya pada hari ini darah-darah kamu sesama kamu haram untuk ditumpahkan. Harta-harta kamu tak boleh ambil sesama kamu, dan juga maruah kamu haram untuk ditumpahkan, dijatuhkan. Tak boleh. Maruah pun benda yang sama. 39, ini bab yang panjang, moga-moga ada manfaat yang kita dapat ambil daripada bab yang panjang ini. Kita mungkin tak habiskan, tapi kita ambil sedikit saja. Allah Ta'ala sebut bab ke-39, babun fil mata'im wal masyarib wa ma yajibu tawarru' anhu minha, iaitu bab makanan, minuman, mata'im, makanan, masyarib, makanan, minuman itu, dan apa yang wajib untuk kita bersifat warak terhadap hal berkenaan. Hal ini kerana Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu ila akhir. Diharamkan kepada kamu maitah ni bangkai tak boleh makan, haram makan bangkai. Walaupun bangkai itu sedap, walaupun bangkai itu segar, walaupun bangkai itu bersih, tak boleh makan. Bangkai ni apa? Dia tak sembelih dengan sembelih yang elok. Dia tak sembelih lah, dia mati dalam keadaan tidak disembelih. Walaupun lembu tu, Allah, lembu ni besar, rugi tak makan ni, tapi dia mati sebelum disembelih. Kalau dia nyawa-nyawa ikan kita sembelih boleh makan. Tapi yang ni memang mati, nyawa langsung tak ada, hampir sembelih macam mana pun tetap tak boleh makan. Jadi itu dianggap sebagai bangkai. Walaupun kalau kita pergi masak masih sedapnya rasa sama, tapi daripada sudut haram, dia diharamkan oleh Allah SWT. Sebab tu kalau kita pergi ke negara-negara yang bukan Islam, satu je tips dia, jangan makan daging. Itu lah. Yang lain nak makan apa? Nak makan udang celup tepung ke dan seumpama ke, tak ada masalah. Tapi bila daging saja, dua benda, sama ada daging itu adalah daging khinzir ataupun itu adalah daging yang tidak disembelih. Jadi kita kena hati-hati macam tu. Yang tu lah. Lain benda tu tak ada masalah. Pergi Korea ada orang dia jual korita kan, memang apa dia, sotong korita yang sangat sedap tu, pendahan tu, boleh makan tak? Boleh, harus. Sebab sotong tak ada sembelih kan. Sotong orang bukan Islam masak pun kita boleh makan, tak ada masalah. Makan tak ada masalah. Tak payah nak bawa Maggi daripada Malaysia, tak payah, makan je. Tapi kalau daging, ni hati-hati. Daging memang tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata diharamkan makan daging bangkai. Wadam, darah yang maksudnya kita kata ni darah lah. Kalau darah tu sikit-sikit macam darah ayam KFC, kalau ada dulu selalulah kes ni. Lah ni susah nak cari kes ni. Tapi kadang dekat tulang ayam tu kadang-kadang nampak dia punya darah sikit lagi. Yang tu tak ada masalah. Yang tu dia dimaafkan. Walahmul khizir, dan juga daging babi. Daging babi sikit ke banyak ke tak boleh makan langsung. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang dia disembelih dengan nama selain daripada nama Allah. Allah Ta'ala sebut lagi,
Katakanlah Muhammad, surah Al-An'am ayat 145. Tidaklah aku dapati tentang keharaman yang diwahyukan kepadaku untuk seseorang memakannya, melainkan makan itu bangkai atau darah yang mengalir dan sebagainya. Demikian juga barang-barang haram yang lain. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar. Khamar ni apa dia? Arak. Arak. Ini bukan selain daripada arak, tapi macam arak memabukkan. Yang ni arak sungguh-sungguh. Arak sungguh-sungguh, dia memang arak yang minum dia mabuk. Bukan alkohol minum mati. Kan? Dia ada alkohol. Minum mati. Etanol tu. Etanol yang buah kat minyak wangi tu. Minum tak mabuk, mati. Tapi cuma yang ni alkohol yang arak tu. Minum mabuk. Yang diperbuat daripada anggur. Daripada buah anggur. Yang tu dianggap sebagai haram. Bukan dianggap, memang haram. Wal maisir, judi juga haram. Wal ansabu wal azlam, tilik nasib dengan anak panah. Sembah berhala juga termasuk daripada perbuatan syaitan. Syaitan bukanlah nama makhluk, tapi syaitan adalah nama sifat kepada makhluk. Syaitan ataupun makhluk yang paling jahat dan paling syaitan sekali adalah iblis. Itu kita sebut syaitan, iblis. Dan makhluk daripada kalangan manusia yang jahat, perbuatan itu jahat, disebut syaitan. Perbuatan ni syaitan. Ini adalah amalan syaitan. Amalan-amalan yang jahat. Demikian juga jin-jin jahat yang dibelenggu pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Ditanya kepada kamu tentang hukum khamar, untuk hukum arak dan juga judi, sebab berlaku pada zaman Nabi dan tidak diharamkan lagi sebelum itu, tetapi kemudian diharamkan. Ithmun kabir, dia adalah dosa yang sangat besar. Ditanya kepada Nabi SAW ke 108. Su'ila Rasulullah SAW 'anil bid'ah. Ditanya kepada Nabi tentang al-bid'ah. Bid'ah ini nabis madu. Bid'ah ini adalah nabis madu. Dia madu yang diperam untuk diminum airnya, tujuan memabukkan. Memang dia mabuk. Dia madu. Macam-macam jenis benda yang memabukkan, kan. Kadang-kadang dia peram apa tu, kita punya tapai kata kan, untuk nak ambil ayak tu. Ayak tapai, dan tujuan dia memang untuk nak pergi minum ayak tapai, nak pergi mabuk. Ada orang dia makan tapai tu sampai satu fasa dia tu memang mabuk sungguh. Dia makan 3 biji je. 3 biji dia. Kalau saya 3 biji memang tak sampai Kuala Lumpur lah. Sampai tengah jalan je. Sampai tengah bak jalan nak pergi balik Kuala Lumpur tu ada satu kawasan, saya tak ingat kawasan tu nama apa, tapi dekat Ganok Excel kan, dekat kilang tu. Depa memang jual tapai. Tapai situ memang sedap sungguh. Tapi 3 biji makan memang tak sampai Kuala Lumpur. Berhenti paling jauh pun apa dia, Sungai Petani. Berhenti memang tidur kat situ. Yang tu dia kuat sungguh. Tapi saya ingat kalau lebih kuat sikit pada tu, yang tu dia boleh tahap memabukkan. Dia tahap memabukkan. Sebab tu tak boleh makan banyak. Tapi dia macam arak juga, tapi dia bukan arak. Ditanya kepada Nabi. Tapi Nabi kata, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang membawa kepada mabuk, maka dia adalah haram. Tak kira zaman Nabi ada wujud binatang tu ataupun tak wujud, dia minuman. Jangan kata tak boleh pergi ke laut lah. Siapa tak pergi ke laut? Mabuk. Itu mabuk laut lain. Mabuk laut dia lain. Yang orang bandar pergi ke laut, dia mabuk. Itu biasalah kan. Tapi cuma yang ni minuman. Semua jenis minuman yang bila diminum, minuman berkenaan dan dia membawa kepada mabuk, dia bukan sengaja. Yang ni dia bukan tak sengaja, tapi dia disengajakan. Memang dia nak minum tu untuk nak mabuk. Kalau dia makan, tapi dia bukan untuk mabuk, dia memang dia makan tiba-tiba mabuk. Biasanya tak mabuk, tapi kali itu mabuk. Itu tak dikira sebagai haram lah. Tapi lepas tu dia mabuk, dia minum lagi. Yang tu lain cerita. Dia kali pertama tu tak apa. Kali ke seterusnya itu
penilaian kita. Kita dah tahu, dah ada ilmu dah. Nabi kata haram. Kullu muskarin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang miskar itu, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, adalah arak, dan setiap arak itu adalah haram. Tuan-tuan kalau ada buku surat 111. Abdullah ibn Idris dia kata, kullu syarabin muskirun kathirah min tamaratin aw 'inabin 'asiruh fa innahu muharramun yasiruh inni lakum min syarrihi nadhiruh. Ini dia syair lah. Setiap minuman yang memabukkan ada jenisnya, banyak jenis dia. Misalnya min tamarin aw 'inabin 'asiruh. Asir, perahan, jus. Perahan daripada tamar, kurma tu, ataupun anggur. Itu juga disebut, itu juga boleh membawa kepada mabuk. Fa innahu muharramun yasiruh. Dia haram bila dia sikit, dan dia juga haram bila dia banyak. Inni lakum min syarrihi nadhiru. Aku ni duk pesan sungguh ke hampa untuk menjauhi dia. Yang tu. Jadi pegangan kita kata sikit pun, benda tu sikit pun adalah haram, benda tu banyak juga haram. Cuma ada sedikit perbahasan dalam fatwa, nanti kena rujuk semula fatwa. Dia ada 0.001 macam tu lah, kan? Jika ada kandungan arak ataupun alkohol yang bersifat arak itu, yang 0.01 memang tak sampai mabuk langsung. Mabuk tu tak ada. Tapi digunakan untuk nak bagi tahan roti ataupun makanan yang seumpama dengannya. Yang tu majlis fatwa kata harus. Maksudnya tak ada langsung isu dia dah tukar keadaan dia. Tak ada, dah jadi arak dah. Jadi macam tu. Jadi yang sikit arak pun haram, yang banyak pun haram. Kita ada banyak lagi perbahasan dalam bab ini, bab yang sangat menarik untuk kita bincangkan kerana ia berkaitan langsung dengan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah kita sambung balik bila? Bulan depan, perkampungan sunnah. Betul tak? Minggu ketiga tu. Tak ada dah, tobat dah. Minggu satu lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin ada, mungkin saya tak ada. Kan saya lah, mungkin saya tak ada. Kuliah insya-Allah ada kot. Tapi cuma saya tu mungkin tak ada. Mungkin lepas daripada tu baru kita akan sambung balik insya-Allah. Moga-moga ada ilmu yang kita dapat manfaatkan insya-Allah. Tuan-tuan kena pergi perkampungan sunnah, banyak program-program best perkampungan sunnah bulan depan insya-Allah. Tuan-tuan nak tambah sikit? Ada nak tambah? Fadal. Fadal. Sat. Bagi dia. Okey, fadal. Alkohol. Dia bersabit pada arak. Betul. Sebab dia kata haram alkohol, kan? Itu salah sebenarnya. Kalau kita kata alkohol adalah arak, arak adalah alkohol, salah. Dia sebenarnya di kemajuan daripada sudut ilmu pengetahuan, dan ia berasal daripada umat Islam sendiri, bukan luar. Ilmu pengetahuan daripada kalangan umat Islam bertambah dalam ilmu kimia. Ilmu kimia, umat Islam di antara pengasas banyak benda dalam ilmu kimia. Bahkan alkohol itu pun daripada perkataan Arab pun. Alkohol, alkana, alkena, alkuna, al-Fatihah. Kan? Ini semua adalah sebatian-sebatian yang kita sebut dalam bahasanya adalah ikatan kimia. Ikatan kimia. Untuk nak membezakan bahawa ini dari sudut peningkatan ilmu pengetahuan, dia kata alkohol ni dia ada anak beranak dia. Dalam alkohol ni dia ada anak beranak dia yang etanol lah, etanol daripada etanol itu samalah tu. Jadi dia ikatan kimia dia tu. Dan ikatan kimia ni menyebabkan daripada benda yang sama boleh tukar kepada yang lain.
Daripada ikatan itu sebenarnya kita boleh create benda lain berdasarkan daripada ilmu ikatan itu. Ini adalah ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang orang mengaji dia dengar macam tu saja. Jadi dia kata alkohol, dan memang betul ada sebahagian daripada alkohol adalah arak. Tapi bukan kesemua alkohol adalah arak. Jadi bila kita kata alkohol adalah arak, yang tu yang jadi masalah hukum tu. Kan? Sampai minyak wangi jadi isu. Memang kata alkohol sebab dia ikatan besar dia adalah alkohol, tapi ikatan kecil dia adalah etanol. Kan? Dia yang penting bukan ikatan besar, tapi ikatan kecil yang penting. Ikatan kecil itu yang merubah hukum. Tapi bila kita alkohol semua benda jadi dekat apa tu? Make up punya bedak. Kan, baju, semua dia jadi hukum yang sama. Sedangkan tak begitu. Kadang kita tengok ada dekat dalam, dia orang kata nak tahu barang ni ada babi tak ada babi, ada huruf I depan dia. Kan? I ke B? I kan? I. Ada I depan dia. Memang betul salah satu daripada sifatnya adalah I tu. Tapi I tu tak semestinya adalah babi. Kan? Dia mungkin yang lain. Dia mungkin membawa maksud yang lain. Yang sifat kepada benda yang lain. Jadi macam tu lah. Kita tak boleh judge terus. Sebab ini balik kepada orang yang ada ilmu tentang hal berkenaan. Jadi ini adalah peningkatan ilmu. Tapi bila kita ambil pada tahap yang salah, kefahaman yang salah, akhirnya dia menyusahkan kita. Itu yang banyak benda tak boleh pakai. Itu yang terpaksa buat halal, macam-macam jenis halal. Bedak halal, minyak wangi halal, boleh berniaga semua tu. Kan? Jadi halal. Padahal memang asal pun halal pun. Tapi sebab kita nak buang ikatan tu, lalu kita kata halal. So kalau sampai dekat pasaraya pun dia akan tulis minyak wangi tanpa alkohol. Kan? Minyak wangi tanpa alkohol. Dia ada isu-isu macam tu. Wallahu ta'ala alam. Tapi sepatutnya benda ini tidak berlaku lah. Sepatutnya. Yang tu baru boleh jual. Minyak wangi minyak atar tu baru boleh jual. Dia kata tak ada. Alah, tapi dulu saya duduk berniaga juga minyak wangi dulu. Minyak wangi tu sama je dia punya tempat dia, buat lebih kurang je. Satu kau awak pergi bubuh alkohol, satu tak bubuh alkohol. Kalau bubuh alkohol, dia boleh spray. Kan? Bau keluar spray tu. Kalau tak bubuh, memang kena calit. Kan? Tapi boleh sabit sikit. Boleh sabit dia kuat sikit lah. Apa bahasa Melayu saya tak tahu. Saya duduk berniaga kat Mesir dulu. Benda macam tu lah, bukan benda lebih kurang je. Tempat buat pun sama, lebih kurang je cara buat. Tapi semuanya nilai komersial berbeza. Nama bos, satu bos, satu lagi kasturi putih. Kan dia lain tu. Padahal tempat buat sama je. Pusing sikit je. Tak apa. Fermentation. InsyaAllah. Ya. Nah, dia sifat, dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk, dia sifat kepada makhluk. Dia sifat kepada makhluk. Maksudnya iblis nama dia. Dia ada maksudnya makhluk tu adalah iblis. Iblis ni seorang ke? Dia ada banyak. Kan, anak-anak dia kan. Tapi dia ni yang paling syaitan sekali. Sifatnya paling jahat sekali. Perkataan jahat itu perkataan syaitan. Jadi syaitan itu adalah sifat dia. Sifat dia. Yang tu yang kita kata syaitan. Dia bukan makhluk, tetapi dia adalah sifat. Jadi kita dilarang untuk menjadi sifat syaitan. Dilarang untuk bersifat syaitan. Kita tidak dilarang untuk menjadi makhluk syaitan tu, sebab mustahil kita dilarang untuk jadi makhluk syaitan. Mustahil, sebab memang tak confirm tak jadi. Memang tak jadi. Tapi kita dilarang untuk menjadi sifat seperti syaitan. Makhluk syaitan tu tak ada. Itu pendapat yang saya pilih lah. Kan? Iaitu makhluk syaitan tidak ada. Sebab dalam ayat Quran menyebutkan tentang syaitan. Dan syaitan itu, dan ulama kata ini bukanlah maksudnya, bila bukan dalam Quran dia, hadis pun sama. Syaitan diikat. Bila Syekh Sulaiman Ashqar, bila dijelaskan syaitan diikat tu, siapa ke syaitan tu? Itu adalah jin-jin jahat. Jin-jin jahat. Jadi perangai dia, perangai syaitan. Dia diikat. Jadi begitulah keadaan dia.
Kan? Jadi begitu keadaan dia. Wallahu ta'ala. Tapi yang satu lagi tadi mungkin tuan-tuan perempuan tak dengar, berkaitan tentang arak. Arak itu dia melalui satu proses, iaitu proses peraman. Nah, dia mesti ada proses peraman dan tujuannya adalah untuk diminum dan untuk mabuk. Dia ada Nabi pernah larang untuk menggabungkan di antara kurma dan juga kismis. Nabi larang. Antara sebabnya di UPM dibuat kajian, dia kata kemungkinan sebab larangan berkenaan adalah apabila kurma dan kismis diperam, duduk pada satu tempat dengan satu keadaan, peramanlah keadaan kita nak peram benda tu. Jadi dia dalam tempoh 3 hari dia boleh bertukar kepada arak, dan minum ataupun makan dia akan menyebabkan mabuk. Yang tu, itu kajian daripada UPM. Dia buat begitu. Tapi selepas pada tempoh berkenaan, dia akan bertukar kepada keadaan yang dibolehkan. Macam banyak lagi lah. Jadi dia tidak semestinya kepada satu jenis buah saja. Kalau daripada sebut al-khamru itu biasa dirujuk kepada anggur. Tapi dia tidak semestinya kepada anggur saja. Dia boleh jadi kepada kurma, boleh jadi yang kita sebut tadi, boleh jadi juga kalau hari ini wine kan daripada macam-macam kan. Dan kemungkinan nanti wujud satu jenis minuman yang lain yang dibuat di makmal yang dia bertujuan untuk memabukkan, ia juga termasuk dalam kategori arak. Sebab dia adalah kategori memabukkan. Proses itu untuk tujuan untuk memabukkan dan menghayalkan. Isunya apa? Isu keluarkan manusia daripada kewarasan. Kita waras dia elok, lepas tu keluarkan manusia daripada kewarasan berkenaan. Ada satu kajian daripada doktor-doktor di Korea, sebab Korea biasa minum ni. Dia kata dia sendiri tak minum. Dia pun bagi anak-anak dia, family dia pun dia tak mau bagi minum. Sebab dia kata minum ni memang syok. Sekejap saja. Sebab dia keluarkan kita daripada dunia ni. Tapi bila banyak minum menyebabkan kita punya minda kita berkurangan. Sedangkan itulah Islam nak tu. Kita nak jauhkan diri kita daripada minda yang kurang. Kita nak orang kita cerdik, pandai. Tapi bila dia menyebabkan minda itu bermasalah dan dia akan bawa masalah-masalah yang lain, disebut sebagai arak ini ibu kepada segala keharaman, kan? Sebab orang yang minum arak ni macam-macam dia buat. Macam-macam dia buat. Jadi begitu kan. Mungkin dulu orang kata arak lah. Hari ni mungkin orang kata apa? Mungkin lain pada arak. Ada lah. Tuan-tuan mentau. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fadali. Kan minyak wangi dia sebab kalau dia ada alkohol baru boleh spray kan. Kalau tak ada juga teknologi baru ni, dia buah penentang lain tapi boleh spray juga. Tapi biasa yang common punya memang dia berbuat alkohol. Memang kita kena pergi cari alkohol kan. Alkohol itu bukanlah arak. Alkohol yang tu bukanlah alkohol arak. Jadi harus tak untuk kita pakai? Secara umumnya harus untuk kita pakai. Yang jadi perbincangan dalam kitab-kitab ulama dulu tu, isunya adalah arak kena kat baju kita. Arak pergi minum tu kena kat baju kita. Jadi arak tu najis. Kena kat baju kita, boleh solat ada dengan baju tu. Tak boleh, kena bersih dulu. Yang tu. Tapi lah ni, dia bukan isu arak yang tu. Dia bukan arak lah kita kata dalam bahasanya. Dia bukan arak, dia adalah alkohol yang dalam sebatan yang tidak bermasalah. No issue. Jadi tak ada isu lah kita pergi cari yang ni tak ada alkohol, yang ni alkohol. Alkohol sebenarnya tak ada isu. Bahkan fatwa negeri Perlis pun dah keluar tentang isu alkohol ni. Dia katakan kalau ia adalah sebatian etanol, itu biasa. Di mana-mana tempat kebanyakan dalam etanol adalah harus. Etanol adalah harus. Itu tak ada masalah. Boleh? Fadal. Boleh Jelas Moga Allah Ta'ala berkati kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh. Moga-moga ada doa yang Allah Ta'ala makbulkan pada hari ini, dan moga-moga Allah Ta'ala cabut daripada hati kita kesusahan, kepayahan, rasa berat dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi, dan Allah Ta'ala gantikan dengan ketenangan, kebahagiaan dan rasa cukup dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa mak ayah kita, memberikan kebaikan pada diri kita, anak pinak kita, masyarakat kita. Akhirnya kita jadi orang yang soleh, beriman kepada Allah, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, dan kita akan bersama-sama dalam syurga bersama dengan orang beriman yang kita idam-idamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.